Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar ya? InsyaAllah. Alhamdulillah kita mulakan majlis kita pagi ini dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur dapat lagi bersama pagi ini insya-Allah pada majlis ilmu untuk kefahaman, untuk memahami tentang Islam, tentang masalah berkaitan dengan rawatan Islam insya-Allah ya. Jadi pagi ni tajuk ni sebenarnya cadang nak buat dua tajuk sekali ya dengan apa ni. Saya postkan poster tu, saya nak buat infertility, kemandulan, dengan satu lagi menstrual abnormalities ataupun masalah haid ya. Tapi nampak macam gaya tak cukup masa. Jadi fokus saya ni untuk infertility atau kemandulan. Ini subjek di bawah gynecology. Minggu lepas kita buat obstetrik dah sikit pasal mengandung, perbidanan, dan minggu ni kita start akan buat tajuk-tajuk berkaitan dengan gynecology lah. Kita rasa saya tak nak go deep into medical sangat. Dia lebih kepada pengalaman saya meruqyah pesakit-pesakit yang ada masalah ginekologi ni lah. Dan sebenarnya ada banyak topik bawah ginekologi dan kita akan sentuh satu-satu. Dan kalau tak, mungkin kita tak akan buat tiap minggu ginekologi je kan, mungkin akan tukar-tukar tajuk lain, tapi insya-Allah kita akan bincangkan tajuk ni untuk minggu-minggu yang akan datang lah, tengok kepada tajuk ya. Mungkin introduction ni a bit medical sikit, lepas tu nanti saya akan ceritakan kes-kes apa yang kita akan dapati kalau kita ruqyah pasien yang ada masalah ginekologi ya. InsyaAllah kalau nak download, dah boleh download dah dekat ruqyahclinical.com.my tu, PowerPoint, bukan berbentuk PowerPoint, dalam bentuk PDF format. Jadi siapa yang nak tengok, nak balik slide presentation ni, boleh download daripada ruqyahclinical.com.my ya. Itu boleh download file gitu ya, file presentation kita pagi ni insyaAllah ya. Okay, kita mulakan slide kita yang pertama insya-Allah. Jadi saya nak bacakan hadis ni sebabnya unik. Tajuk kita obstetrik dan ginekologi ni banyak berkaitan dengan orang perempuan ni, wanita ya. Jadi ini yang kita katakan kelebihan orang wanita ni, orang perempuan ni. Ini benda-benda yang khusus bidang dia, obstetrik dan ginekologi. Biasanya kalau ginekologi ni, sakit puan ni, dia khusus untuk wanita lah. Dia satu lagi kita panggil sakit tuan. Sakit tuan tu untuk lelaki lah. Walaupun di bawah bidang ginekologi juga, tapi itu adalah sakit lelaki ya. Jadi sangat hebat wanita ni. Allah jadikan dia dengan fungsi yang sangat hebat. Dengan nanti kita sentuh sikit kenapa kita kata hebat. Allah jadikan wanita ni dengan sistem badan dia, dengan hormon dia, yang Allah jadikan dia untuk melahirkan orang-orang hebat juga. Okay, jadi semua orang kat dunia ni lahir daripada rahim wanita. Jadi tak adalah lagi daripada rahim lelaki kot sekat ni kan. Jadi memang tak pernah ada lah. Tapi nak katakan itu hebatnya wanita ya. Dia melahirkan orang-orang hebat. Melahirkan semua orang yang hebat-hebat lah. Ya. Okay. Sangat hebatnya sampaikan wanita ni ada khusus, ada hadis yang khusus tentang wanita ni agak khusus ya. Sangat baik, sangat bagus ya. InsyaAllah sabda Rasulullah SAW, saya baca hadis ni. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Masya-Allah, dunia ni adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah isteri yang salihah. Ya, isteri yang salihah ni hadis Muslim dari Abdullah bin Amr. Ya. Jadi kita tengok ini Rasulullah menekankan bahawa sebaik perhiasan kat dunia adalah wanita yang salihah. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Bukan perhiasan dunia lain, tapi adalah wanita yang salihah. Ya. Okey, hadis kedua, sabda Rasulullah SAW, "Ma min
imra'atin tahidu illa kana haiduha kafarah lima madha min dhunubiha wa in qalat fi awal al-yawm. Maksudnya dalam sabda Rasulullah SAW, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafarah, tebusan ataupun kafarah kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Masya-Allah, hebat. Jadi nanti kita bincang sikit pasal hormon, pasal haid itu, kitaran haid. Kenapa penting faham, supaya kita faham. Jadi kaitan dengan macam-macam. Nanti kenapa saya akan terang, saya tak terpaksa terangkan juga sikit fisiologi berkaitan dengan cycle ataupun pasal haid ni, kitaran haid. Supaya nanti kita faham paling pentingnya benda ni untuk mengandung, untuk memahami masalah infertility tadi, untuk memahami macam mana gangguan boleh berlaku, macam mana jin target sistem hormon ini untuk mengganggu kaum wanita, dan keadaan emosinya agak boleh terganggu, dan diganggu juga masalah hormon ni sebagainya. Itu yang berlaku. Okey, kita tengok slide seterusnya. Lagi dua hadis, satu lagi hadis saya baca dia punya terjemahan. Mati syahid ada 7 selain yang terbunuh jana Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok ada 7 mati syahid. Orang yang mati kerana ta'un itu syahid, penyakit-penyakit wabak sebagainya itu syahid. Orang yang mati tenggelam itu pun syahid. Orang yang mati kerana ada luka parah di dalam perutnya itu syahid. Orang yang mati sakit perut syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang mati kerana tertimpa benda keras juga syahid. Keren tumbang semua itu syahid. Dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya, ini wanita yang bersalin. Masya-Allah, hebat. Itu pun syahid juga. Jadi contohnya hebat, Allah bagi makam syahid pada mereka yang mengandung dan meninggal dalam keadaan dia mengandung ataupun meninggal dalam keadaan dia dalam proses bersalin dan sebagainya. Dan saya lihat sendiri bukti-bukti syahid ni berlaku kepada adik ipar saya sendiri. Dia meninggal masa mengandung dalam tengah nak bersalin, dan dia dapat kita panggil amniotic embolism. Maksudnya air bentuban tu dia masuk dalam darah pergi ke kepala dan paru-paru. Dan dia koma, dan baby dia tak dapat selamatkan, dan dia pun meninggal sebelum sempat baby dia lahir. So dia dikebumikan dalam keadaan baby dia dalam kandungan. Itu adik ipar saya. Saya tengok sendiri darah dia mengalir. Nak ke bumi tu darah tu masih mengalir. Nak ke bumi tu darah dia masih mengalir atas keranda usungan tu kapan dia basah. Kain kapan dia basah. Subhanallah. Itu orang wanita yang mati disebabkan oleh bersalin ataupun mengandung dan bersalin. Itu sangat hebat. Kita tengok banyak hari ni yang kena COVID ni ramai yang meninggal masa mengandung dan bersalin, dan proses nak bersalin. Ada yang dapat dikeluarkan anaknya, ada yang tak dapat dikeluarkan anaknya. Maka dia meninggal dalam keadaan janin dalam perut dia. Dan dikatakan dalam hadis lain, dan satu riwayat dikata janin ni akan tarik ibu dia ni masuk ke syurga. Masya Allah. Maksudnya dia akan masih ada dekat pada mahsyar nanti, dia akan masih melekat dengan baby ni dengan tali pusat ni. Dia akan tarik ibu dia dengan tali pusat tadi masuk ke syurga Allah. Masya Allah, hebat. Okey, satu lagi hadis kerana Allah Ta'ala dan malaikatnya alaihi wassalam menyaksikan orang tersebut dengan syurga, maka syahid sini adalah disaksikan. Maksud ini hadis ini mengatakan kenapa dikatakan wanita yang meninggal tu dalam janin dan kandungan juga ketika bersalin, kenapa dia dikatakan syahid? Kerana Allah Ta'ala dan malaikatnya alaihi wassalam menyaksikan orang tersebut dengan syurga. Maka syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Maksudnya kita ke syahid sini, urusan ke bumi dia macam juga syahid. Dia tak macam syahid pergi jihad itu. Dia syahid dia kena ke bumi macam biasa. Tapi dia punya makam atau martabat sisi Allah Ta'ala di syahid. Itu hebat Allah anugerahkan kepada wanita. Ada sebab untuk syahid. Dengan mengandung ni pun, kalau dia meninggal masa mengandung, dia syahid. Syahid di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi minggu lepas kita dah bincang berkenaan obstetrik. Ada dua penyakit yang agak common kalau kita ruqyah. Yang pertama habitual abortion atau keguguran, dan juga satu lagi yang saya bincang hari itu parapsychosis. Maksudnya obstetrik ni yang agak banyak common gangguan adalah meroyan tu, yang postpartum blues. Dan juga sepanjang mengandung ni, dan sangat hati-hati sebab saya lihat banyak kes-kes autism. Bila tanya balik pasien masa mengandung ada gangguan. Jadi itu yang penting untuk kita buat juga ruqyah. Kalau pasien dikena pasti atau dikenali ada gangguan masa mengandung, kalau boleh kena ruqyah kalau boleh. Elakkan gangguan tu kacau baby dalam kandungan. Dan itu kemampuan dia boleh kacau baby dalam kandungan. Okey. Kita akan tengok hari ini, kita akan bincang pasal ginekologi lah. Ini cabang ilmu perubatan yang berkaitan dengan penyakit wanita. Khususnya berkaitan dengan organ seks dan salur, termasuk juga salur kencing, sebenarnya dia lalu dekat situ, lalu dekat tu. Ini gambar simbol ni
Saya ambil tengok ya, gambar ni actually gambar rahim ya, ada fallopian tube, itu ada ovary hujung. Ini kartun ni sangat menarik menggambarkan ini berkaitan dengan wanita lah ya. Okey. Jadi kenapa kita perlu faham ginekologi ni? Sebab kalau tengok sini ya, penyakit ginekologi kalau Melayu saya sebut gynae je ya. Kalau penyakit gynae adalah penyumbang utama morbidity. Morbidity ni macam kesecatan, kecerahan, itu morbid ni menyebabkan dia sakit ya. Dan kematian di seluruh dunia ditanggung oleh wanita di negara membangun. Jadi kau tengok kan dia utama, penyumbang utama kepada kematian juga wanita di negara yang membangun ya, daripada pink countries ya. Kau tengok dari segi beban penyakit global ni dia 4.5% daripada beban penyakit global yang dikaitkan penyakit ginekologi ni ya. Dan dia lebih tinggi daripada masalah global tentang malaria, ya, tuberculosis, TB, sakit jantung, ischemic heart disease dan juga kau tengok sini kalau ikut ginekologi ni kau tengok kalau 4.4% sebagainya 1.3% tu kanser, gynae cancer. Ni tengok keadaan ibu ni saya tersalah ni. Jadi ni pada tahun ini statistik pada tahun 2018 ya. Jadi kalau tengok satu lagi faktor kenapa kita perlu memahami sebab kalau tengok kebanyakan negara ni kita kekurangan pakar obstetrik dan ginekologi. Kalau tengok ONG ni nak cari pakar pun tak ramai, nak cari pakar wanita lagi susah. Sedangkan pakar wanita ni penting ya, sebab pakar wanita ni sebab kita akan handle dengan masalah penyakit-penyakit orang perempuan. Jadi kita kalau boleh terbaiknya kita deal dengan doktor wanita lah. Itu yang saya bincang minggu lepas dari segi prioritinya. Kalau boleh kena cari doktor Muslim wanita. Itu dia punya hierarki dia kalau boleh lah. Kalau tak boleh doktor Muslim lelaki, betul doktor wanita yang bukan Islam. Itu baru doktor lelaki yang bukan Islam. Jadi kita kena tengok kalau boleh segi prioriti tu kena cari orang Islam dulu lah. InsyaAllah. Jadi bila kurang tenaga pakar ni banyak kes kadang-kadang dia masalah gynae ni banyak dirawat oleh orang yang bukan pakar atau orang biasa, doktor-doktor biasa. Jadi kita tengok tak dapat diuruskan dengan baik. Jadi tuan dan perempuan kalau doktor ni dia tak pernah posting atau tak pernah di bidang ONG ni, sesengah tu kita jadi MO, kita lalu posting je macam houseman tu, kita start jadi MO, kita akan pergi bidang lain daripada ONG. Jadi kita tengok nanti banyak dia orang ni dari segi management, dari segi pengurusan kes ni dia tak berapa teliti lah, tak berapa mendalam. Sebabnya background dia mungkin bidang lain. Masa dia buat banyak posting hospital sebagainya tu dia bidang lain. Dia bukan bidang ONG. Jadi kita tengok nanti banyak doktor kerja, dia kerja sambil lalu lah. Mereka dia posting betul-betul, jaga antenatal. Itu semua mungkin dia akan lebih memahami lah. Dia akan lebih mendalam di bidang tu. Jadi kita tengok banyak itu dari segi rawatan, pengurusan rawatan penyakit ni pun agak tak berapa mendalam ya situ ya. Satu lagi sebenarnya penyakit ni sebenarnya tu boleh dirawat secara menggunakan ubat yang ada sumber alami. Kita boleh buat macam tu penyakit ni. Jadi kalau kita faham maka kita boleh bantu kurangkan pergantungan kepada operation sebagainya benda itu. Itu yang berlaku lah saya tengok. Alhamdulillah banyak pesakit yang datang dengan masalah-masalah ginekologi ni. Contoh yang saya rawat antaranya penyakit-penyakit macam fibroid, ovarian cyst semua tu. Alhamdulillah dengan ruqyah dihilang ya, dia kurang. Jadi dia mengelakkan operation. Ataupun setengah-setengah pesakit tu yang datang dengan masalah macam tu, fibroid dengan cyst sebagainya ni, kadang-kadang dia ada complication daripada masalah-masalah gynae ni, dia akan melekat dengan usus dan sebagainya. Nanti itu akan jadi menimbulkan masalah. So dia, kalau doktor nak operate, doktor operate akan buang juga dia punya usus, rektum dan sebagainya. Itu akan menyebabkan operation jadi messy, akan jadi teruk. Lepas tu patient pun akan suffer lepas operation. Jadi kita tengok bila kita dapat ruqyah ni, alhamdulillah ada patient saya baru ni. Dia ada fibroid dengan cyst dan dikatakan melekat dengan usus dengan scan ni, patient ni dekat Putrajaya. Dia datang ruqyah, alhamdulillah istiqamah seminggu sekali gitu. Dan masa sebelum operation doktor tak suspect. Doktor masa check mula-mula doktor suspect dia melekat dengan usus ya, dengan rektum macam tu lah, tak ingat saya rektum maksudnya. Lepas tu saya ruqyah dia alhamdulillah, dan dia bila operation doktor buka tengok tak perlu usik rektum tu ya. Maksudnya dia hanya, dan malah dia asalnya plan untuk buat total abdominal hysterectomy. Dia nak buang rahim dan juga semua benda lah dalam tu. Rahim dan ovary sebagainya. Tapi akhirnya bila buka tu, doktor akhirnya berjaya, dia selamatkan rahim dan hanya keluarkan fibroid tu. Cyst tu dekat ovary tu tak ada. Jadi alhamdulillah dia menyelamatkan patient dari segi komplikasi, kesukaran untuk buat operation. Bila kita dapat ruqyah ni, alhamdulillah dia
diselamatkan pasien. Itu yang berlaku juga banyak pasien lain. Nanti kita akan kongsi ini, tapi bukan kali ini, tentang rawatan untuk fibroid, fibroid cyst dan sebagainya. Itu yang saya pernah rawat pasien, ramai juga yang datang, alhamdulillah, yang selesai dengan ruqyah. Tak payah operation pun ada setengah itu, alhamdulillah. Itu sebab kita kena perlu faham. Jadi saya tunjukkan gambar ni, sebenarnya tajuk ni besar lah. Kalau tengok gynecology ni, ini berkaitan dengan organ wanita. Kalau tengok ini gambar ni, sebenarnya gambar ni menceritakan tentang endometriosis sebenarnya. Kalau kita kata diagnosis endometriosis, doktor kerana tak explain ini keadaan endometriosis lah sebenarnya. Gambar ni dia explain macam mana endometriosis menyebabkan sakit teruk masa period dan sebagainya. Sebab ni yang darah-darah beku ni, darah-darah ni dia melekat-lekat dekat, bukan setakat melekat dekat, dia melekat dekat usus belakang. Ni usus belakang ni. Belakang ni usus. Dia bukan setakat melekat dekat rahim, ni rahim, dalam rahim, kat luar dia. Jadi saya dulu pernah operate. Kalau operation ni kita tengok, buka rahim tengok ada bintik-bintik, ada merah-merah. Ini endometriosis. Dekat sepanjang tiup ni, tiup fallopian tube, di fallopian tube, itu pun dia boleh ada juga, menjadi sakit yang sangat teruk. Kalau sini lah rupanya saya rasa, jadi kalau senggugut ni memang sangat-sangat dahsyat lah. Berguling-guling ni kalau senggugut. Sebab sakit dengan ovary ada, dekat dalam rahim ada, ke tepi sini, dekat tak jauh daripada cervix ni pun ada, dekat bawah, bahagian bawah rahim ni pun ada. Jadi ini endometriosis yang teruk lah sebenarnya. Tapi gambar ni sangat menarik. Saya masuk upload dengan gambar ni sebab kita nak faham sebenarnya dia sangat dekat dengan usus belakang ni. Walaupun ada satu lapisan yang memisahkan dia ni, tapi sebenarnya dia dekat dengan usus. Dekat dengan usus. Kalau usus rektum belakang sikit jauh ni rektum. Jadi memang akan jadi masalah. Tu sebab kita tengok, kalau ada masalah-masalah macam ni, senggugut, keteruk, inilah rupanya rahim dalam ataupun rupa fallopian tube dengan ovary kita. Jadi akan ganggu sampai tahap tu lah. Jadi ini yang dan endometriosis yang senggugut ni, alhamdulillah saya boleh dirawat dengan ruqyah insya-Allah. Jadi tajuk dia luas. Kalau tengok tajuk ni, infertility, pelvic mass ni, benda-benda yang pertumbuhan dalam perut ni. Ini tajuk sebenarnya sangat buat. Yang kedua, menstrual disturbances ni, yang masalah haid yang tak datang haid, yang datang haid tak datang, lepas tu yang masalah sakit masa haid, endometriosis ni semua, itu benda-benda yang berkaitan dengan menses. Lepas tu ada abnormal uterine bleeding. Ini kadang banyak kes yang bleeding. Ini baru jumpa minggu lepas sama patient. Datang kadang muka pucat. Datang tu tengok muka dia pucat, darah. Doktor dia kata, darah saya hemoglobin saya, dia kata 7 je. Doktor kata 7, saya tengok pun pucat, putih muka dia, tak ada pucat, tak ada darah merah. Sebab dia turun darah banyak. Dia turun darah tu hampir 2 bulan. Dan doktor hampir plan sebenarnya juga cadang nak buang rahim, hysterectomy, sebab nak selamatkan darah banyak hilang tu. Sebab dia turun darah daripada rahim. Dan setakat doktor tak buat keputusan lagi, dia baru periksa doktor. Dan saya ruqyah baru ni, alhamdulillah first time ruqyah lepas dia jumpa saya tu, nampak merah sikit muka dia. Saya rasa ada possibility untuk improve insya-Allah. Saya sudah datang lagi untuk next ruqyah. Tapi nak gambarkan, ni berlaku turun darah berterusan. Bukan kadang-kadang bukan sebab masalah menses, dia tak berkaitan dengan menses, dengan haid, tapi berkaitan dengan masalah dalam rahim kadang-kadang. Tapi tak jumpa kadang-kadang. Ramai yang tak jumpa. Doktor skop masuk dalam rahim, tak nampak apa, tak ada mass, tak ada kanser, tak ada apa kadang-kadang. Satu lagi yang agak besar, kanser dan tumor. Ini pernah juga saya rawat. Saya ada satu rawat kes yang endometrial cancer. Kes ni saya pernah rawat. Breast cancer pun saya pernah rawat, alhamdulillah. Ini benda yang bagi saya semangat untuk ruqyah. Breast cancer ni daripada 10 cm hilang. Jadi tak ada rasa langsung dah. Pertumbuhan tumor ataupun ketul tu tak ada. Endometrial cancer ni sangat menarik. Yang kena ni juga perawat Darul Shifa, dan dia dah doktor suruh dia buat operation, lepas tu plan untuk kemo dan sebagainya. Tapi dia insist nak ruqyah, alhamdulillah settle daripada dia punya level antigen untuk level dia punya cancer marker tu daripada 1000 dia turun jadi 10, masya-Allah. Alhamdulillah dia sekarang ni okey dah. Doktor pun agak terkejut sampai pakar tu kata kena buat research lah ni. Dia kata macam mana boleh jadi hilang dia punya endometrial cancer walaupun asalnya dia punya tumor marker tu sangat tinggi. Lepas tu ovarian cancer. Lepas tu persoalan juga menopause. Menopause ini juga berkaitan dengan gynecology, menopause. Ini juga penting, nanti saya akan cerita juga. Ini ada setengah orang tu, dia ada isu juga kan, patient datang dengan menopause ni. Yang paling saya agak terkejut baru ni datang. Dia kata, doktor semenjak menopause saya tak nak bersama dengan suami saya. Saya takut nak bersama dengan suami saya. Kenapa? Saya kata tak tahu, sebab saya dah menopause. Dia kata, saya tak nak bersama dengan suami saya. So saya tanya saya, bila menopause? Dah 5 tahun. 5 tahun tak bersama dengan suami sebab dia menopause. Dia banyak ketidakfahaman tentang diri sendiri, dia menyebabkan dia jadi masalah dalam
antara suami isteri dan sebagainya. Jadi saya nak bantu supaya kita faham dan kita tengok dan kita boleh atasi kebimbangan-kebimbangan sebagainya. Ada juga pelvic involuntary release ni berkaitan dengan jangkitan kuman. Ada pun ataupun satu lagi vaginal discharge syndrome. Ini macam-macam discharge ni biasa berlaku untuk wanita. Ini agak panjang. Jadi saya kata itulah hari ni kita buat infertility je. Nah, kita akan bincang infertility. Yang lain tu kita akan cari masa untuk bincang. Saya akan cuba siapkan presentation untuk yang lain tu. Kita akan cari masa agak sesuai untuk kita bincang yang lain. Okay, next slide. Saya nak minta kita faham sikit lah untuk wanita atau untuk suami-suami dia kena faham ni. Ini penting juga untuk faham tentang cycle. Untuk yang menopause mungkin dia tak macam ni lah, menopause lain dia tak ada lah lagi selesai hormon tu. Tapi nak kata untuk orang yang masih dalam peringkat umur yang masih umur ada haid, kita haid, maknanya dia masih umur subur. Ini sistem dia lah. Kalau tengok ini hormon. Saya nak cerita sambil lalu je. Tak payah hafal ni. Saya nak ceritakan beberapa benda penting kat sini. Sebab saya terpaksa ulang banyak kali kalau pasien datang dalam kes-kes infertility. Sebab ada yang tak faham bila waktu subuh contoh. Ni waktu subuh Yang waktu subuh ni waktu tengah-tengah ni. Waktu subuh. Kenapa waktu subuh kata ni? Saya kata waktu subuh. Dan kita digalakkan untuk bersama suami isteri waktu subuh ni kalau kita ada masalah kemandulan atau infertility sebab masa ni dah ovum ni keluar. Dia panggil ovulation. Tengok atas ni. Ini masa ni kalau tengok hormon pun bergantung. Tengok ada hormon-hormon yang saya pun tak nak cerita. Luteinizing hormon. Contoh kalau dia nak bagi kita nak keluarkan, dia ada hormon yang kontrol ni. Dia akan kontrol hormon sampai dia akan pecah, dia akan keluar daripada follicle ni dan akan jadi ovum. Ovum ni akan disenyawakan dengan sperma, akan duduk kat dinding rahim ni, akan jadi kandungan yang proper lah. Macam tu. Jadi ada faktor hormon, ada faktor hormon ke sini. Dia ada follicle stimulating hormone, FSH, dan juga luteinizing hormone. Ini yang pecahkan, yang keluarkan telur ni. Dan kita tengok kalau untuk waktu subuh ni kita tengok ada beberapa benda yang kita ambil kira. Badan akan suruh naik sikit. Ini doktor kalau ada pernah follow up dengan doktor, dia akan beritahu ni waktu subuh waktu subuh. Tengok kalau waktu subuh ni kita punya rahim pun tengah subuh sangat. Penuh ni. Jadi apa berlaku tuan dan puan? Kalau katakan ada gangguan, dia senang. Tapi kalau gangguan ni macam mana? Contoh gangguan kena sihir contoh. Kat mana sihir tu? Bergantung. Ini dekat anterior pituitary dekat kepala ni sebenarnya. Yang kontrol hormon ni, LH, FSH ni dekat kepala dekat kepala. Dia yang kontrol. Daripada kepala tu, dia kontrol kepala ni, maksudnya kalau ada gangguan tu, kalau saya duduk mana doktor kalau ada gangguan? Kes macam ni lah. Kalau kita katakan kita ruqyah, kita dapati pasien ni semua sign positif. Daripada kepala sampai kaki tu, kita check point tu, semuanya positif. Dia kan tanya, kalau kita tanya balik lah, kalau pasien tanya, kat mana gangguan ni duduk? Duduk kat mana? Dia boleh duduk dekat sini, dekat rahim ni. Dalam rahim ni, dinding rahim ni, dimakan darah ni. Sebab kalau kita tengok pasien yang ada gangguan ni, kalau ada gangguan ni, dia punya darah sikit je. Kalau doktor saya datang 3 hari datang period tu, sikit je darah. Macam spotting je. Sebab apa? Dia dah makan ni. Dinding rahim ni kena makan oleh jin. Ini makanan dia. Darah ni makanan jin. Tu kalau kita tengok, kalau pasien kena sihir, dia takkan subur. Dia susah nak mengandung, tak subur. Period dia kan jadi tunggang langgang. Ada masa period akan turun banyak darah. Dia tak berhenti-henti pula istirahat tu. Ada juga masa kalau tengok period dia pendek. Jadi tak subur. Untuk kandungan tak subur. Sebab dia dah turun dah ni. Bahagian rahim yang sepatutnya tunggu untuk persenyawaan ovum dengan sperma ni masuk kat sini, dia dah tak boleh dah sebab dia dah nipis. Itu sebab dia susah nak mengandung. Kita tengok nanti ada hormon-hormon lain lah. Tapi saya tengok dia boleh ganggu kat kepala sendiri sampaikan hormon ni tak ada. Dia duduk dekat kepala, duduk tengah-tengah kepala tu, jin kacau situ, dia boleh kacau pituitary. Tentu ada perempuan sangat unik lah jin ni. Saya jumpa antaranya jin ni boleh duduk dalam DNA kot saya rasa. Sebab ada kes tu yang jin saka ni, dia kata aku turun ikut keturunan dia kata. Ikut keturunan dia. Keturunan ni maksudnya genetik lah. So dia boleh duduk lebih tempat-tempat yang macam tu. Kalau ikut DNA, dia mungkin duduk dekat lokal-lokal tu, dekat DNA tu. Kalau setakat pituitary ni, dia boleh kacau lah. Dia sebab je kalau orang ada period yang tak teratur, ada masalah apa, itu sangat bagus untuk diruqyah. Nanti kita akan cerita nanti bab menstrual. Kalau kita ada masalah menses, bagus sangat untuk ruqyah sebab dia akan stabilizekan balik kita punya hormon dan kita akan dapat balik cycle yang normal ni. Ini satu cycle 28 hari. Kalau tengok bawah ni 0 sampai 28 hari. Waktu subuh betul-betul tengah ni. Tapi taklah tepat sangat kadang-kadang ovulation ni boleh berlaku sehari sebelum ni atau sehari selepas ni. Bukit juga. Jadi dalam 3 hari tu atau setengah kata 5 hari. 2 hari sebelum, 2 hari lepas. Itu masa yang sangat subur untuk kita bersama. Boleh check, kadang-kadang ada macam-macam test kan nak uji
kita punya kesuburan tu lah, ya. Tapi nak katakan benda-benda ni penting untuk kita faham. Jadi ramai yang kena sihir ni, saya ceritakan sikit-sikit benda-benda ni sebab pengalaman yang merawat satu-satu pesakit ni, satu pasangan ni, dia dah 13 tahun kahwin, tak ada anak. Yang kesiannya sebabnya, setiap kali waktu subuh ni, waktu tengah-tengah cycle ni, tengah subuh lah, sebab dia tahu benda ni, dia dah faham. Dia kata 2-3 hari sebelum subuh ni, dia akan gaduh suami isteri. Dia akan gaduh macam betul-betul gaduh sampai keluar rumah sebagainya. Tak duduk sama. Waktu ni lah penting untuk mengandung. Waktu mengandung. Jadi waktu ni memang disihir, diaturkan supaya datang gangguan masa itu sangat kuat. So dia akan bergaduh, tak nak duduk rumah, panas sebagainya. Ataupun kat duduk rumah pun duduk kat luar bilik, panas. Nanti saya ceritakan dalam saat saya akan datang. Tapi kefahaman ni penting. Dan dia ganggu orang perempuan. Sangat mengganggu. Sebab kalau ikutkan dia boleh ganggu daripada kepala lagi. Anterior pituitary ke dalam kepala. Lepas tu dia boleh ganggu sepanjang perjalanan hormon tu. Dia boleh ganggu dekat rahim, dia boleh ganggu dekat mata-mata lah. Dekat faras dan sebagainya, vagina. Jadi itu benda-benda yang boleh. Jadi kita faham ni, insyaAllah kita mudah untuk memahami kenapa dalam hormon ni tak ada anak lelaki, tak ada anak lelaki. Jadi kalau ikut gangguan yang mudah berlaku lah kalau macam ni. Dia ada hormon-hormon yang ganggu. Masa-masa hormon macam ni dia akan ganggu kita. Macam period kan, dia ganggu istihadah contohnya. Dia turun darah panjang ni. Kadang 1 bulan. Doktor, anak saya turun darah ni dah sebulan. Dia tak berhenti. Lepas tu dia berhenti. Dia turun di sini, dia berhenti. Katakan ni 14 ni, lepas dia 14 ni dapat habis dia akan turun. Turun ni dia akan menses balik lah. Hari 28 ni dia akan turun. Dia akan turun sebagai darah haid. Masalahnya kan dia terus lagi. Terus sampai sebulan. Dia terus. Jadi benda macam ni, kadang-kadang ada gangguan kat situ. Dia turunkan darah ni walaupun dah tak ada sangat lapisan ni dah nipis. Itu benda-benda yang dia boleh buat. Saya fikir gitulah segi teori ni. Okay, next. Kita tengok slide seterusnya. Okay. Ini hormon, kalau mengandung dia lain sikit. Dia akan jadi naikkan hormon-hormon ni. Hormon ni prepare untuk mengandung. Saya tak nak cerita detail. Ini saya menunjukkan bahawa bila kita mengandung je, cantum je, ovum dengan sperm tu dan landing kat dalam rahim, dekat dinding rahim, maka dia akan jadi, Allah jadikan hormon ni untuk maintain pregnancy. Dia akan maintain kandungan sampai bersalin. Masya Allah. Hebat perancangan Allah Ta'ala. Macam mana kita dilahirkan dan betul-betul dijaga dengan baik, dan kita duduk dengan baby tu duduk dalam air mentuban, terapung dalam tu, dan ada hormon-hormon yang kontrol sampai bantu dia untuk bertahan, kandungan ni bertahan sampai dia bersalin. Ini hormon-hormon yang akan terlibat, hormon yang akan terlibat. Jadi tak ada detail sebab kita tak bincang pasal ni hari ni, insya-Allah. Jadi kita tengok Jadi yang datang untuk ruqyah ni sebab infertility ni ramai. Saya sama sekali ada rawat pasien-pasien lagi yang infertility ni, yang mandul, yang tak dapat mengandung ni. Sampai sekarang ada. Malah minggu lepas saya cerita satu kes. Itu kes saya panggil itu kes unik. Yang minggu lepas saya cerita kes yang tak mengandung tu, yang sebabkan oleh saka sebagainya. Jadi saya masih rawat sekarang. Semalam hari Jumaat pun hari Khamis saya ada seorang pasien lagi datang yang tengah follow up sebab nanti saya cerita dalam kes yang akan datang. Tapi nak katakan, benda ni kita kena buat berterusan. So, saya yakin dan saya percaya kalau inilah keadaannya, gangguan yang ada dalam badan, maka dia akan menghalang kita untuk mengandung. Jadi apa definisi kemandulan atau infertility ni? Secara amnya, kemandulan didefinisikan sebagai tak dapat hamil, tak boleh mengandung setelah 1 tahun atau lebih. Walaupun hubungan seks tanpa perlindungan. Maksudnya kita tengok, dia tak mengamalkan perancang keluarga, tak ada apa. Dia tak ada buat apa-apa makan ubat yang merancang sebagainya, pil kontraseptif sebagainya, tapi dia tak mengandung juga lepas tahun. Jadi kita tengok lepas tahun, kita rasa itu masalah. Tapi ramai doktor, kalau ikut akhir ni kita nasihatkan, bertenang, jangan panik. Ramai panik dah. Kalau lepas tahun tak mengandung tu, ramai dah mula panik. Sebenarnya tak, insya-Allah dia bertahan lagi sampai setahun 2. Sampai 2 tahun tu baru mungkin kita start untuk buat investigation. Tapi saya rasa macam ramai juga orang tak kisah sekarang ni. Dah 3-4 tahun pun dia tak kisah. Sebab ramai yang berkerjaya, yang rasa macam tak apalah, dia nak settlekan kerjaya dulu, dia tak mengandung. Itu ramai juga. Tapi by definition, dari segi maksud, dari segi ta'rifannya, kalau infertility ni adalah kalau kita tak hamil atau isteri yang tak hamil lepas setahun, walaupun kita mengadakan hubungan seks yang tanpa perlindungan, kita ada protective method itu, jadi dia tak mengandung juga, itu dipanggil infertility. Tapi kesuburan wanita ni sebab dia akan menurun dengan usia. Jadi kalau katakan dah umur 35 kahwin lambat, contoh umur 30 lebih sampai 35 tak mengandung lagi, atau kita kahwin umur 35 ke atas tu, dan dia tak mengandung lepas 6 bulan, itu nak kena buat pemeriksaan cepat. Maksudnya, itu dikira sebagai infertility juga, walaupun dia 6 bulan. Itu gambaran tu dah, sebab kesuburan tu makin kurang. Itu takrifan dari segi ginekologi.
Jadi apa faktor risiko untuk infertility ni? Ini saya buat ni dalam bahasa Inggeris. Translate Melayu pun susah juga, tak ada istilah Melayu sangat. Anovulatory infertility ni maksudnya memang dia ni tak mengandung sebab dia mandul sebab dia tak ada ovum ni keluar. Maksudnya dia tak ada ovum yang hasil daripada kitaran cycle tadi, period tadi tak ada ovum yang keluar. Ya. Tak ada ovum yang terjadi. Itu menyebabkan dia mandul. Itu semua kena buat pemeriksaan lah. Ya. Faktor dekat fallopian tube. Salur fallopian tu ada masalah, ada infection ke, ada tersumbat ke, ada macam-macam hal, kadang ada sumbatan, ada constriction, jadi menyebabkan dia tak boleh nak lalu, ovum tak boleh lalu masuk ke fallopian tube untuk pergi ke rahim. Itu pun jadi masalah juga ya. Endometriosis, apa yang ada segugut teruk tu, endometriosis ni juga akan jadi salah satu sebab menyebabkan kita susah nak mengandung ya. Yang lain tu uterine factor ni maksudnya faktor-faktor rahim ya. Kadang-kadang kita ada congenital disorder, rahim tu ke belakang lah, rahim tak ada. Saya ada jumpa baru dalam tahun lepas tak ada rahim ya. Allah tak jadikan dia rahim. Memang tak mengandung, macam mana nak mengandung ya. Dan dia memang tak ada rahim. Kalau kita tengok unik lah, jarang sangat berlaku kes macam ni. Itu dipanggil congenital disorder, dia tak ada rahim. Ada masalah-masalah ketumbuhan sebagainya, ataupun ada masalah kromosom abnormalities. Tapi kalau kromosom abnormality ni, ketidakabnormalan kromosom ni, dia akan jadi macam sindrom lah. Itu pun susah nak mengandung. Contoh-contoh sindrom lain lah, sindrom Down ke sebagainya, itu menyebabkan kita tengok dia tidak mengandung tu susah juga. Ya? Okay. Untuk faktor suami, faktor orang lelaki, dia pun ada jangkitan kuman, kata infection, STI ni sexually transmitted infections, maksudnya dia ada jangkitan kuman. Obstructive disorder, dia tak dapat nak keluar sperm dia, ataupun dia ada masalah-masalah lain lah, ya, masalah-masalah kontrol hormon sebagainya, menyebabkan dia tak subur. Ya. Ini semua kena periksa lah, kena doktor periksa. Ya. Dekat wanita kita ada cervical mucus abnormalities, kadang-kadang ada masalah abnormal dekat mucus, dekat dalam cervix tu, maka dia tak subur, dia kering dan sebagainya, itu dia akan jadi masalah untuk sperm masuk. Itu tak membantulah dalam untuk menjadikan dia hamil ya. Yang lain tu sebab masalah psikologi, stres ya, psikologi, masalah psychological stress ni maksudnya keadaan lah, macam mana suasana dia memang orang yang jenis stres, panic attack sebagainya, dia akan jadi masalah untuk nak mengandung juga. Orang isap rokok ya, ini sekarang ni jarang jumpa, tapi ada lagi juga orang perempuan isap rokok, tu akan jadi masalah ya. Work environment ni stres lah, kadang-kadang banyak faktor ya. Orang yang ada masalah lain macam hypothyroid, ini juga akan susah nak mengandung. Ini masalah hormon yang asalnya daripada pituitary ya, tuan-tuan. Jadi pituitary ni akan ada masalah, bila masalah tu dia akan ganggu juga hormon-hormon lain tadi. Ya, LH, FSH tadi terganggu ya, macam itulah. Ada juga kes yang tak dapat nak explain dari segi medical. Ini segi medical ya, faktor risiko. Jadi apa yang diorang buat? Jadi kalau dekat klinik atau dekat hospital, gynae ataupun kes-kes infertility ni, ada beberapa dia akan buat. Contohnya dia akan ambil darah. Bila kita pergi jumpa doktor, lepas 2 tahun tak mengandung, pergi doktor akan tanya detail kita punya sejarah tu. Akhirnya doktor akan buat beberapa ujian lah. Kadang-kadang dia start dengan mungkin blood test. Ya. Dia buat tengok serum kita, hormon kita, FSH, LH, progesterone, lepas tu tengok check kita body temperature, lepas tu setengah tu dia akan pergi kepada scope kadang-kadang. Saya pernah masa ONG saya buatlah ni semua ni, lab and dye ni, maksudnya laparoscopik, kita teropong dalam perut, kita masukkan dye, tengok dia punya tube fallopian tu dia pattern ataupun sumbat ke tak sumbat, itu kita buat pakai skop lah, kita pakai skop. Kita buat ultrasound dan sebagainya untuk check uterus okey tak okey, normal. Kalau tak ada uterus tak nampak uterus. Kalau uterus ke belakang sebagainya, itu mungkin susah. Ada position uterus tak sesuai untuk mengandung, dia tak mengandung lah. Ya. Untuk suami dia akan check sperma atau semen. Ya. Kadang-kadang kalau perlu dia mungkin buat biopsi, kalau ada pertumbuhan sebagainya dia akan buat biopsi dekat testis ya. Betul kita tengok juga sperm function test. Lepas tu kita tengok hormone test dekat thyroid, prolactin, semua ni untuk dia akan check semualah, blood test ni semua. Jadi itu benda-benda yang kita buat kalau kita nak periksa kenapa tak mengandung. Itu benda-benda itu jangan panik kalau pergi hospital, ni benda-benda yang kena buat. Itu kena ikut nasihat doktor lah, ya, insya-Allah. Lepas tu rawatan macam mana? Kalau rawatan medical, biasanya kita akan mulakan dengan counselling lah. Dan kita akan ajar pasien teknik hubungan seks lah, sehingga persetubuhan, dan juga faham pasal tadi, cycle tadi, kesuburan. Itu benda yang kita common buat lah. Dan itu dan puan, kadang kita pun pelik juga. Ada orang yang tak faham ni. Kadang-kadang hubungan suami isteri ni, atau persetubuhan atau suami isteri ni, atau benda kadang-kadang jadi, dia orang tak nak bincang. Jadi benda-benda yang tebu kot, dia macam susah, segan nak bincang pun ni, tak nak baca sebagainya. Jadi boleh tengok, saya masa kerja ONG tu, ada juga kes-kes yang agak pelik. Dia tak mengandung sebab dia tak faham teknik hubungan tu, teknik persetubuhan tu dia tak faham. Dan malah saya tengok pasien ni, rupanya dia hymen dia intact.
Tapi dia kata dia bersama suami isteri tapi hymen dia intact. Intact hymen ni maksudnya tak ada penetration. Dia tak ada penetration, kita pun tak faham kenapa tak ada penetration, tapi dia kata dia bersama macam biasa. Macam itu. Itu benda-benda yang kita rasa kena periksa dan kena tanya patient. Dan akhirnya rupanya kita check dia tak faham. Mungkin dia rasa tu dah okey dah, tapi sebenarnya itu mungkin bukan dekat Farash ya, tapi tempat lain. Wallahu a'lam, mungkin dekat pusat. So, itu benda-benda yang kita rasa macam benda ni kena bincang, kena secara saya sebagai doktor, saya rasa benda ni kena tahu betul. Jadi kita kena pastikan anak kita faham. Anak kita nak kahwin faham. Ini benda-benda yang kita kena faham lah, kena fahamkan anak kita. Sebab sex education ni sebenarnya penting, tapi tengoklah umur yang sesuai banyak mana, bila mana nak cerita benda-benda ni. Tapi kena cerita supaya nanti kita faham. Nanti jangan kita tengok kenapalah anak tak mengandung. Rupanya dia tak faham pasal tu, pasal hubungan seks ni pun dia tak faham. Itu benda-benda penting. Jadi biasa kata first kali yang kita akan buat counselling. Counselling tentang teknik hubungan suami isteri ataupun tentang persetubuhan lah. Kita nak sebut istilah ni pun kita susahkan kan. Jadi benda-benda yang tapi doktor biasa je sebut benda-benda ni. Itu agak biasa lah. Jadi itu yang berlaku dalam jurnal dia buat kajian. Masa saya ONG tu ada benda-benda yang sana dia kata agak pelik kalau kita macam dekat Afrika pernah satu masa dulu berlaku dia orang buat kempen. Ini sebab ada benda-benda kena ajar dengan betul pada masyarakat ni, kita kena faham betul lah. Kempen tentang contraception tentang apa ni, pencegah hamilan. Jadi masa tu dia nak kempen galakkan masyarakat kat sana dekat Afrika tu, negara mana saya tak ingat. Supaya gunakan kondom. Jadi guna kondom untuk mencegah hamilan. Itu benda senang lah untuk barrier method dia panggil. Jadi yang isunya yang nurse yang buat penerangan pergi ke kampung-kampung tu, dia menggunakan jari untuk masukkan kondom. Bila guna jari masukkan kondom, imagine lah. Jadi rupanya orang masyarakat kampung masa tu faham macam tu juga. Sebiji-biji macam tu faham. Jadi bila tengok kadar ni tak juga turun. Maksudnya tak boleh juga, tak berjaya kempen tu, rupanya dia orang salah faham. Jadi benda macam tu, dah ada kena sekarang ni dia orang improve banyak lah. Tapi nak katakan bab ni kita kena settle. Orang Islam patutnya kena, benda ni tak boleh jadikan ni macam ni tak boleh bincang bab ni. Benda ni tak boleh. Bukan masalah tak boleh, itu kena fahaman supaya kita tahu ni cara pencegahan ataupun ini cara tak boleh. Ramai yang kali tengok kita tengok kisah-kisah kes-kes mahkamah, contoh macam mana kita tengok orang yang kena abuse atau orang kena kita panggil yang gangguan seksual ni, dia tak tahu itu adalah gangguan seksual, sangat tak faham. Sedangkan itu adalah gangguan seksual. Itu benda-benda yang kita kena fahamkan anak-anak supaya jangan tersilap, betul ya. Di antara rawatan lain kita bagi antibiotik untuk yang tadi infection banyak. Ini kalau kita tengok dekat Europe atau negara-negara Eropah atau negara bukan Islam, dia jadi benda biasa. STI ataupun sexually transmitted disease, dia penyakit berkaitan dengan seks tadi. Jadi kita tengok tu dia akan rosakkan rahim. Itu sebab dia orang ni mengandung susah. So basically dia orang ni seks bebas sebagainya. Jadi banyak penyakit berjangkit dengan tu. Jadi kita tengok akan jadi masalah untuk mengandung lah. Dan akhirnya dia akan start dengan antibiotik lah benda situ. Kalau tengok suspek ada infection, dia start dengan antibiotik. Lepas tu ubat ni yang kita kata Clomifene ni kita bagi jugalah kalau katakan kita rasa macam ovulasi tak terjadi, ataupun kita akan bagi juga khusnai kadang-kadang kita doktor akan start bagi Clomifene. Tapi ni kena monitor betul-betul dia ada side effect, dan kena make sure doktor yang bagi. Jangan minum makan sendiri pergi kat farmasi ya tuan-tuan dan puan. Kena jumpa doktor macam ni ya. Lain kita kalau ada saluran tiup, fallopian tube tu tersumbat, kita buat operation lah. Kita akan cuba perbaiki, buat apa yang boleh untuk bagi dia pattern balik ya. Kita juga kita bagi folic acid kadang-kadang untuk bantu kesuburan ya. Sekarang ni banyaklah orang dah buat IUI, IUS. Jadi ini dah banyak. Tapi kejayaan juga bergantung kepada yang saya cakap tadi dah. Ada pasien yang kalau kena ganggu ya, bila kena gangguan tu banyak benda ni tak jadi juga. Fail kadang-kadang. IVF mahal ni. Kalau kita tengok IUI ni semua private. Kalau kita bagi private ribu-ribu nak buat ni untuk mengandung. Tapi kita tengok saya seorang pasien yang agak dah buat banyak kali IUI, dah buat IUF beberapa kali. Saya rasa kesian sebab dia spend banyak duit untuk. Tapi tengok gangguan ada. Dan saya rasa sangat benda ni akan gagal. Saya cakap tu kes depan ni, saya akan tunjukkan. Dia akan gagal lah benda tu. Jadi kalau kita tengok satu pembaziran, saya kata kalau boleh jangan buat dulu, kita settlekan gangguan dulu. Bila ada gangguan ni, masa kita nak buat benda ni, dia akan kacau. Sebab bila kita ruqyah, saya ada juga yang jenis-jenis yang kalau ikut Jim cakap ni, dia kata aku yang makan sperm tu. Macam mana kita nak mengandung, sperm tu dah kena makan macam tu. Atau aku yang tak bagi dia melekat dekat rahim. Itu benda-benda situ. Aku duduk kat rahim tu kacau. Itu benda-benda yang dia boleh buat sebenarnya. Lepas tu yang antara lainnya kita counselling pasien yang ada yang memang is awkward, terkesan memang kena berhenti awkward lah.
Ini adopsi ni, ini rawatan psikoterapi, psikologi lah. Kadang-kadang kita tak dapat tengok banyak kali usaha, kita minta tergerakkan patient ataupun orang yang tak ada anak ni, dia start adopting lah, ambil anak angkat sebagai sementara dia nunggu untuk mengandung. Jadi alhamdulillah ramai yang macam tu. Lepas ambil anak angkat tu akhirnya mengandung juga akhirnya. Itu situ ya. Insya-Allah. Itu rawatan segi medikal lah ya. Itu yang kita gunakan di klinik atau di pusat di hospital sebagainya. Jadi ruqyah macam mana? Jadi kalau ruqyah dekat pusat ruqyah, yang pengalaman saya dalam 6 tahun ni rawat, memang banyak kes infertility ni lah. Jadi antaranya apa dapatan kita ya. Kalau ikut patient datang, doktor saya dah lama kahwin, dah 3 tahun, 4 tahun kahwin, atau yang 2 tahun, baru yang 2 tahun pun ada datang. Ada tu yang belas tahun pun ada, masih tak dapat mengandung. Jadi macam tu. Jadi kalau kita tanya suami isteri ni, ada benda-benda yang agak unik lah ya. Contoh, kalau kita tengok, bila kita tanya balik, saya suka, sebab kadang-kadang kita kena bagi masa kat pesakit ni, bagi cerita. Jangan bagi terus pergi ruqyah terus. Dia kadang-kadang tu kita kena faham tu situasi dia. Sebab nanti kita dapat buat diagnosis yang baik. Ya. Perawat-perawat semua saya pesan gitulah. Dengar cerita tu. Bagi masa. Sebab doktor macam tu juga. Doktor kalau kita tengok patient, kita tak terus jam terus. Periksa mai, kita periksa terus. Itu bukan cara doktor lah. Doktor caranya dia akan dengar cerita dia. Apa sejarah sakit dia ni macam mana. Keadaan dia macam mana. Itu benda-benda yang kita akan tanya patient. Ya. Jadi kalau tengok, yang agak pendapatan yang agak unik, saya tengok patient yang infertility ni ada banyak kes. Kebanyakan ada masalah sihir. Kebanyakan sihir rumah tangga. Dia bila sihir rumah tangga ni maksudnya mengganggu rumah tangga dia, ada sihir atau ada saka. Ya. Macam contoh suami atau isteri ada jin saka. Ni banyak ada isteri ada saka. Saya ada isteri ada saka ni memang macam mana nak mengandung. Yang macam minggu lepas kes tu saya akan tunjuk balik hari ni sebab dia memang ada saka. Dia susah nak mengandung. Ya. Sampaikan saya duk terfikir lah. Wallahu alam. Saya kata jabatan agama ni, sepatutnya kalau orang nak kahwin, antara benda penting nak kena check ada saka tak ada saka, wallahu alam. Itu lagi penting daripada cek HIV. Kan? Sebabnya HIV ni sekarang ni dah hampir tak ada lah orang sangat ada HIV tu. Tapi kita spend duit untuk buat lab test tu. HIV ni setiap pasangan kahwin dekat Malaysia ni kena buat HIV. Berapa puluh ribu tu HIV test yang kena buat. Sebab kita tahu dekat Malaysia kalau kahwin berapa puluh ribu, ratus ribu setahun. Jadi banyak test HIV nak kena buat. Saya rasa wallahu alam. Sekarang ni HIV ni benda yang ada berlaku tapi dia tak sangat serius banding dengan saka. Saya fikir saka ni kalau ada, Masya Allah, mengganggu perkahwinan. Kan? Ada setengah tu datang kena di-refer oleh Jabatan Agama, Mahkamah Syariah. Sebab apa? Sebab gaduh sama situ, kan? Panas. Dah lah anak tak ada, tapi panas. Jadi kita tengok panas rupanya, bila cek, ini berlaku ya, doktor dengan doktor sekali. Dua-dua ni, suami isteri doktor. Dan bila datang tu, Mahkamah refer, cek balik, rupanya isteri ada saka. Betul lah. Suami dia sampai Osman tak habis-habis kan, extend Osman. Jadi bila extend Osman ni maksudnya wah dia habis. Tapi bila datang rupanya isteri dia ada saka. Tu jadi baran tu baru tengok suami diam je, tapi isteri dia memang cakap banyak. Rupanya dia ada saka. Jadi begitu memang susah lah dari segi tu panas semua isteri dia. Jadi macam tu. Saya rasa macam kalau lah saya nak propose rasa satu hari nanti juga, kalau boleh kita kena ada mekanisme sebab kita ruqyah hijrah kita ada cara untuk cek saka dengan ikrar tu kan. Jadi patutnya semua orang nak kahwin dia baca ikrar dulu kan. Siapa ada saka tu terus respon nanti. Kita akan buang saka dah betul bolehlah kahwin insya-Allah. Kalau tak tu mengganggu satu nak mengandung susah, rumah tangga jadi panas ya. Jadi kalau ikut hubungan sama isteri ni yang kebanyakan yang tak mengandung ni dia rasa panas sebab memang sihir ya. Ada tengah tu tidur berasingan. Saya satu pasangan yang 13 tahun saya kata tu tak dapat anak tu. Dia ni jenis tak boleh tidur sama dan bilik yang sama. Setiap malam macam tu. Memang tak boleh tidur sama. Jarang dapat tidur sama. Macam mana nak mengandung kalau macam tu kan? Dia kalau dia ada kat rumah sama dia dan bilik, suami kat luar. Atau suami dan bilik dia kat luar. Dia tak ada duduk. Panas dia kata. Dia panas. Itu benda-benda yang berlaku ya kalau kena sihir. Jadi banyak kes macam ni lah. Macam mana nak mengandung kalau kita tak settle masalah sihir ya. Lepas tu, ini semua kes-kes betul ya. Saya tak kod siap passion lah sebab kalau nak buat satu passion tu akan ambil masa. Jadi saya kod apa yang saya dapat. Daripada kes-kes ini saya summarizekan berdasarkan kepada apa yang kita bincang kan hari ini kan. Okey, yang seterusnya tak boleh nak bersetubuh ni tak boleh. Jadi kalau orang lelaki tu mati pucuk. Dia memang tak ada tenaga, dia tak boleh. Dan saya tak malu nak cakap. Setengah tu kata, doktor saya dah dekat nak masuk tekan mati tengah jalan. Maksudnya mati masa nak tu tak boleh. Dia terus lembik. Dia kata tak ada power dah. Itu kita panggil importance ataupun kita kata mati pucuk. Dia tak ada tenaga. Memula okey dia kata, lepas tu bila nak bersama tu tak boleh. Dia akan mati kat situ ya. Itu saya cek kerana suami memang ada sihir atau isteri pun ada sihir. Isteri ada sihir dan
jin tu block, macam block suami dia tu punya saraf ya. Yang mungkin blood circulation itu pun tak, dia menjadi masalah ya, jadi mati pucuk. Itu boleh ada sebab gangguan ya. Jadi saya pernah rawat ramai juga, walaupun katakan dia bukan usia untuk mengandung lagi, banyak juga kes yang macam tu, dah tua-tua ni ramai rasa macam saya cakap tadi lah, walaupun setengah tu dah menses. Yang saya kesian, memang saya ingat kesian kat pakcik tu ya. Suami isteri dia kata, saya dah menses doktor, saya tak ada bersama dengan suami 5 tahun tuan dan puan. Memang suami sabar diam tengok. Saya nak kata macam ini tak boleh kan, benda tak boleh berlaku patutnya dia tidak kefahaman tentang menopause tu menyebabkan dia tak nak bersama dengan suami. Jadi mati pucuk berlaku untuk orang yang dia agak buruk. Sedangkan lelaki ni patut tak ada problem sangat, mereka tidak ada masalah medikal lah macam tu ya. Dyspareunia ni dia sakit masa bersama. Ini memang kalau ada sihir tuan dan puan, memang itulah keadaannya. Susah nak bersama, satu tadi susah sangat nak bersama, dapat nak bersama susah. Kalau dapat bersama pun dia akan jadi sakit, jadi trauma. Patient cakap benda yang sama. Patient yang kena sihir akan cakap doktor sakit doktor, macam kena cucuk, macam jarum cucuk ke dalam di bahagian vagina bahagian paras. Jadi memang tak boleh bersama lah, susah nak bersama macam tu kan. Ataupun sentiasa penat, alasan kerja, balik kerja penat doktor. Ini saya bawa minggu lepas seorang patient, dua-dua penat doktor, dua-dua penat, memang penat, tapi sebenarnya kena sihir. Dan kes ini sangat-sangat mengejutkan jugalah, sebab dia berlaku pada suami isteri yang dua-dua ni eksekutif, dan kebetulan wife dia disihir sebab ada wife dia punya bos tu minat dekat wife dia tu, sihir dua-dua ni sampai dia orang tak ada bersama. Itu pun alhamdulillah dia ada anak, tapi dah lama tak mengandung. Tapi nak kata dia kalau balik kerja penat gitu, sangat penat. Itu sebab sihir ya. Jadi susah nak mengandung lah. Betul. Yang teruk lagi, tak ada tengok muka pun tak boleh. Itu dahsyat lah tu. Tak ada tengok muka. Kalau bertemu, dia memang tak ada nak bertemu. Kalau tengok aku bertemu tu agaknya bergaduh kan. Itulah ya. Lepas tu yang saya cakap tadi lah, kalau masa subuh tu, masa tu lah nak gaduh besar kan. Lepas tu waktu subuh tu, waktu nak kena bersama, tapi waktu tu memang tak boleh ni. Saya cakap dengan pasien macam ni, saya kata kita rawat, alhamdulillah pasien ni akhirnya buat macam tu lah, tapi tak sempat, akhirnya suami dia meninggal umur 40 lebih. Saya rawat dia 2 kali je. Nak katakan suami tu akhirnya meninggal, stres pun, sakit jantung. Tapi nak katakan, saya kata kat dia, boleh tak kalau waktu subuh datang untuk ruqyah, lepas tu pergilah holiday. Saya kata nak pergi mengandung ni, sebab sihir sangat kuat, gangguan sangat kuat, panas semua kan. Jadi saya kata, sebab cycle tu kita nampak tadi 28 hari tu, hari tengah tu 14 tu waktu subuh. Saya kata berapa hari sebelum waktu tengah tu, waktu tengah cycle tu, saya kata datang ruqyah. Dan dia buatlah sekali. Lepas tu dia dapat lagi cuti. Dapat sekali lah. Dapat sekali. Itu lepas tu dia suami. Saya memang terkejut juga. Tapi nak katakan, itu patut kaedah kita lah. Kalau kita jumpa pasien yang macam ni, yang ni kalau katakan susah sangat nak bersama, pastikan datang ruqyah, tuan-tuan. Datang ruqyah, kata suruh waktu subuh. Lepas tu dia nak, ataupun saya ajar pasien. Baru ni saya ajar pasien, saya start mengajar pesakit supaya ruqyah sendiri isteri tu. Ruqyah sendiri dia sendiri dan ruqyah isteri. Baca dulu sebelum bersama. Itu benda-benda yang boleh kita cuba elakkan daripada mengganggu untuk proses bersama tadi. Untuk melakukan hubungan seks tu bukan senang. Kadang-kadang itu jadi susah, mencabar untuk orang yang kena sihir. Dan alhamdulillah ramai yang faham. Kalau tak faham, itu ramai bercerai tu. Ya? Bila sihir rumah tangga ni ramai bercerai. Bila suami tak faham, isteri tak faham, akhirnya bercerai. Na'udzubillah. Tapi nak katakan, dia boleh dibantu dengan ruqyah. Dengan ruqyah tu maksudnya kalau nak bersama tu sendiri kena ruqyah. Saya kata kena korban macam mana, nak kena ruqyah. Bacalah apa yang boleh, baca ayat maksurah kita, baca saya kata sebelum bersama. Supaya membantu, supaya nanti boleh bersama dengan isteri. Itulah tentu ya. Okay, apa dapatan lagi? Kalau tengok, kadang-kadang isteri ada ataupun masalah tadilah sakit puan, masalah ginekologi. Dia senggugut teruk. Jadi ramai yang ni kadang-kadang ditanya balik cycle period dia teruk, senggugut ya. Teruk. Itu endometriosis ya. Sebab dalam perut dia penuh tadi yang saya tunjuk gambar tadi. Atau kita haid dia tak normal. Ada yang haid, dia punya haid ni kerana panjang ataupun terlalu pendek. Maksudnya tak subur lah. Kita tengok bila kata kita haid tak normal ni, dia terlalu pendek ni, maksud dia tak subur. Normal tu dia ada masa dia. Kan berapa hari, 7 hari tu kan, berapa 5 ke 7 hari gitu kan. Tapi kalau dia 2-3 hari dah stop dah darah tu, maksud itu agak pelik. Rahim dia tak subur. Sebab mungkin saya kata tadi jin dalam perut, dalam rahim tu dah makan darah haid dia tu kan. Maka dia tak subur. Susah nak mengandung. Pendarahan kurang itu juga. Ada juga haid yang panjang. Ini berlaku ya, sangat-sangat berlaku jugalah. 2 bulan, ada 3 bulan. Haid tu tak datang kata perlu banyak, tapi sikit-sikit. Dia akan jadi confused bila waktu haid pun dia dah jadi. Namanya dia tutup dah dia tu. Yang tutup dah. Ya tengok. Tolong tutup speaker kejap mic, sorry. Lepas tu orang yang ada ketumbuhan pada rahim, ini susah nak mengandung. Ada fibroid, ada metriosis, ada cyst sebagainya dalam perut dalam pelvic. Jadi kita tengok akan kacau. Walaupun dia ada kanser lain, contoh kanser dekat rektum, itu juga akan menghalang untuk menyusahkan untuk mengandung
Satu lagi yang penting jaga untuk perempuan untuk masalah keputihan, discharge daripada ini vagina. Itu nak kena jaga supaya kita sentiasa bersih, gunalah ubat-ubat yang ada ataupun pencuci yang sentiasa ada dalam itu, kita guna dalam pasaran, kita guna untuk jaga kebersihan. Itu kita mudah nak mengandung ya. Masalah lain stres. Itu lagi juga berat badan yang kurus sangat ataupun gemuk, berisi sangat atau BMI tinggi sangat pun tak bagus. Dia susah juga nak mengandung. Kita nak dapat badan yang sihat ni dengan berat yang sederhana ya, insya-Allah. Lepas tu kalau tengok masa ruqyah, masa sesi ruqyah, masa kita suruh baca ikrar, kalau ada saka memang respon ya. Dan lepas tu kalau tengok kalau sihir rumah tangga ni yang ada masalah, tak ada anak semua, kita tengok dia kan, kalau kita cek perempuan yang penting semua sakit, kepala sakit sebab dia kacau pituitary. Kepala kita tekan dekat bawah telinga tu yang saya ajar satu tu, dia akan sakit sebab dekat dengan pituitary kat situ kat leher pun sakit, dia akan saraf-saraf tu akan turun, jadi kita tengok akan sakit juga. Perut ke bawah, bahagian pelvic, bahagian bawah perut tu selalu sakit. Baru ni saya rawat seorang patient, sangat teruk dia punya sihir tu. Memang dia ni sihir rumah tangga teruk dan dia memang tak boleh sama suami dan dia juga lama dah tak mengandung. Tapi bila saya ruqyah tu dekat bahagian bawah tu dan saya tarik keluar benda tu masa tengah baca tu, tengah ruqyah baca tu kan, tarik keluar. Jin tu jerit-jerit. Aku tak nak keluar dia kata. Dia tak keluar dari rahim sampai tahap tu duduk dalam rahim tu. Duduk kat situ sebab kacau dia kan. Sakit dekat femoral ni kat pelipat tu ya, itu ciri-ciri gangguan ya, ciri-ciri ada gangguan dekat bahagian-bahagian itulah yang penting, dan bahagian dalam peha dan lutut. Kalau tengok sihir rumah tangga ni untuk kita yang buat rawatan ruqyah hijrah ya, kita tengok kalau sakit kat dalam bahagian peha dalam dan juga bahagian lutut tu, kita baca kaitkan dengan sihir rumah tangga ya. Susah nak bersama, dia selalu refuse untuk bersama dengan suami. Itu benda-benda yang ada. Suami pun sakit itu juga sama, suami akan jadi mati pucuk dan sebagainya. Itu bahagian penting nak kena check ya, kalau kita ruqyah ya. Tapi dalam kes yang kuat memang kena rasuk lah. Saya ada patient ni yang saya rawat juga kes infertility, bila kita rawat tu baca tu dah menjerit dah ya, kena rasuk tak sedar. Jadi itu sangat kuat gangguan, itu memang kena bantu lah ya. Jadi kita tengok kalau ikut info dari jin ni tak sahih ni, saya tak pasti sahih, kita rasa macam tak sahih kerana jin bagi info ni saya dengar aja, tapi kita pernah dapat macam ni lah. Dia kata duduk dalam rahim, dia makan darah haid ya, makan telur atau makan sperm masuk ke rahim. Dia ni sampaikan sebenarnya tuan-tuan, dia duduk rahim tu sebab dia masuk awal, lama dah dia masuk. Dia kata aku duduk lama dah dalam rahim ni. Tuan aku kata kau tak ada upah kau darah period itulah upah. Jadi dia akan yakin dengan tuan ini, dia duduk rahim, dia akan makan upah. Dia tahu tu upah dia, padahal itu cuma penipuan tuan dia tu kan. Duduk dalam rahim, dia makan apa yang ada dalam rahim tu ialah darah haid semuanya kotor semua itulah. Jadi itu kerja jin dalam rahim ya. Dia ni boleh ganggu di peringkat daripada atas kepala tu sampailah hormon-hormon yang terlibat dalam kitaran haid tu. Jadi kita tengok akan ganggu kesuburan sebenarnya. Dan juga dia bukan setakat tu, dia ganggu kolbu kan, emosi kan terganggu, fizikal. Jadi bila emosi terganggu ni tengok macam jadi sadu gaduh, baran sebagainya. Jadi kita tak rasa suka kepada nak bersama suami. Itu benda-benda yang suami pun tak suka kita. Jadi benda macam itulah, diganggu muka sihir-sihir yang macam tu ya. Wallahu a'lam. Itu saya rasa sama sikit lagi ya. Okey. Ini contoh yang saya kata patient yang dah banyak kali buat IUI. Dia dah buat IVF, betul kan? Alhamdulillah dia datang jumpa saya untuk next IVF. Dan dia dah tangguh IVF ni untuk dekat 5 bulan lah. Sibuk pasal appointment semua, susah pasal COVID ni. Alhamdulillah dia sampai minggu lepas alhamdulillah dah tak ada gangguan. Saya kata okey, boleh proceed dengan IVF sebab dia tak ada saka tapi dia ada sihir yang kuat. Jadi kalau tengok dia sakit badan-badan tu, saya alhamdulillah untuk dalam minggu lepas tu dia seronok sangat sebab dia dah tak ada gangguan. Saya kata boleh follow balik lah doktor punya schedule ya, rawatan follow up dengan doktor pakar ya, untuk mengandung ya. Jadi itu targetnya. Jadi ini biasanya sihir perkahwinan ya, sihir perkahwinan ya. Dan itu satu lagi kes yang saya rasa untuk jadi rujukan. Ini kes ni memang agak unik. Saya kata bukan saka saja, dan dia memang semua jin, banyak dialog dengan jin saya dapat dari sini kes ni. Dan dia memang dia makan sperm. Itu semua cerita daripada apa yang saya dapat dari pesakit ni lah. Itu dapat itu yang saya nak share pasal kemandulan hari ni. Nombor dekat pukul 11. Ada soalan tak? Apa nak tanya? Saya bukan untuk soalan ya. Jadi untuk yang kes-kes ini saya cerita berdasarkan simptom tadi ya, simptom tadi. Ini benda-benda yang kita tengok bila kita rawat, kita akan jumpa keadaan-keadaan ni lah. Jadi saya tengok saya rumusannya banyak masalah ni berkaitan dengan gangguan. Kalau kita datang ke ruqyah, penyakit yang datang tu kes infertility itu adalah gangguan lah. Dan kita tak pasti infertility yang pergi ke hospital dan klinik-klinik itu kita tak pastilah sebab kita tak buat kajian kan. Tapi apa yang datang kat kita dekat sini, saya rasa memang majoriti itu ada gangguan. Dia bukannya infertility biasa.
Dan kita akan bincang nanti lepas ni hari ni bab menses seperti kita tengok itu kebanyakannya gangguan lah. Haid tak teratur. Dan alhamdulillah ramai pesakit dah faham dah sekarang ni. Kalau katakan istihadah je selalu datang sampai sebulan turun darah tu, ramai yang datang terus pergi ruqyah. Dia tak pergi ambil jumpa doktor pun lagi sampai tahap tu. Dan sangat membantulah insya-Allah dengan ruqyah. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Oh, hari ni tak ada chat. Alhamdulillah. Tak ada mesej. Ada soalan boleh tanya terus. Ya, insya-Allah. Okay, yang dengar ni semua tak berkaitan tak sebenarnya tak? Setengah tu mungkin tak berapa berkaitan. Kadang-kadang siapa yang dengar ni patut yang infertility tu mungkin berkaitan lah. Mungkin tak berkaitan kali ni. Tapi saya nak tunjukkan ni supaya kita ada ilmu. InsyaAllah supaya kita nanti boleh guide orang lain yang kita rawat sebagainya ataupun saudara mara kita yang ada masalah yang sama. Masalah itu pengalaman untuk kita share pengalaman. Okey. Ada soalan? Nak share ke apa? Pengalaman merawat? Silakan. Dr. Adam ada nak share apa pengalaman? Dr. Adam ada banyak kaedah alternatif untuk benda-benda yang agak unik sikit masalah medical ni, boleh share insya-Allah. Okey. Faham Senang kot tajuk ni, macam senang je kan. Macam senang tajuk, tapi tak apa insya-Allah. Saya rasa benda ni saya highlightkan juga supaya nanti ini jadi bahan yang saya akan simpan untuk jadi rujukan. Macam itulah target saya. Kenapa saya buat ruqyah, aku buat juga ceramah ni, ikutkan. Ada orang kata betul tak ramai pun, memang tak ramai. Saya tak expect akan ramai pun sebab saya akan expect memang yang akan hadir benda macam ni tak ramai kan, dia tak ramai lah, dia tak expect lah dia kena jadi ribu-ribu orang tengok tu kan. So, itu kalau sekarang ni yang menariknya, kalau kita nak menarik sekarang ni bab COVID, kalau cerita jadi ribu-ribu lah, cerita pasal COVID cerita pasal politik kan, PM baru sebenarnya itu jadi ramai lah insya-Allah Lebih benda-benda sini saya faham, tapi saya jadikan ini sebagai kewajipan saya untuk alhamdulillah benda ni kita rekod kan, jadi kita harap dia akan jadi rujukan lah. Tak ramai orang buat pun, tak ada orang buat benda di sini kan, insya-Allah. Ada soalan? Doktor, ada soalan di ruangan chat. Okey. Saya dah buat scan semua tak ada sumbat. Kalau gua terus panas sikit-sikit tu ada. Itu soalan ni yang pasal dah buat hysteroscope scan semua tak ada apa sumbat, alhamdulillah. Kalau macam tu mungkin nak kena check lah. Datang untuk check untuk ruqyah penting untuk check kalau ada gangguan. Sebab kalau tak ada pun normal, blood test semua normal, sperm normal, saya rasa itu memang tak ada masalah sepatutnya. Mungkin ada gangguan lah. So please jumpa dengan ustaz yang hampir, tengok kat mana duduk lah. Jadi kalau setengah tu, kalau kita tengok luar daripada Negeri Sembilan tu, saya cadangan cari siapa ustaz yang hampir lah. Tapi yang agak yang boleh faham lah benda ni, dia bukan, jangan cari bomoh pergi cari ustaz yang betul-betul ruqyah, insya-Allah. Saya rasa kena check ni rasa panas, sakit tu, itu agaknya mungkin sikit jadi gangguan. Saya tak dapat tarik lah, tapi saya rasa itu nak kena check lah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Assalamualaikum doktor. Saya ada juga saudara yang dah kahwin macam 10 tahun. Tapi macam bila kita tanya, badan dia macam bila naik hormon dia pun period dia on and off. So macam nak pregnant tu tak berapa mudah. Tapi bila kita rasa ada juga macam berbentuk gangguan, tapi dia tidak nampak dia kisah dan tidak berikhtiar untuk ke arah ruqyah lah. Maknanya boleh ke kalau kita buat, adakah bila meruqyah tu kita perlu konsen dari orang tu ke macam mana? Sebab saya sendiri mengurut. Tapi ada kalanya ada masa-masa terjumpa kes-kes yang you rasa dia bukan medical, dia benda lain. Pattern dia macam berubah. So adakah bila kita nak meruqyah, perlukah kita minta konsen daripada orang tu, ataupun as we do, kita boleh bacakan saja macam mana? Okey. Menarik dalam kes mengurut ni. Bila kita mengurut ni, alhamdulillah lah, kita sambil mengurut boleh baca ruqyah sebenarnya. Boleh baca ayat ruqyah kan. Jadi alhamdulillah, dan saya rasa benda tu tak perlu konsen lah. Dia tak perlu konsen, tapi berbeza dengan ketika kita memang buat ruqyah sahaja. Itu mungkin perlu konsen. Saya tengok patient nak kena rela dan redha, sebab kalau tak tu tak membantu pun ruqyah tu. Jadi kalau boleh dia sendiri kena sanggup dan kena sedia untuk diruqyah lah. Dan saya rasa benda ni banyak, saya biasanya pengalamannya kenapa patient tak nak tu tadi,
Akhirnya dia tak terbuka tu sebab gangguan tadi. Gangguan tadi halang dia. Macam blok dia, saya pada fikir, kena pergi rukiah ni. Tak ada, dia takkan fikir punya. Dia akan pusing-pusing. Ini berlaku pada semua pesakit yang saya rasa, saya takat yang Sarawak ni, akan ada masalah yang sama. Contohnya, dia dah jumpa kita lama dah. Lepas tu dah sihat 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu bila sakit balik tadi, dia lupa nak check untuk rukiah pun. Dia dah pusing hospital, dah lepas sebulan, 2 bulan, tiba baru teringat nak datang balik untuk rukiah. Jadi kita tengok ini sebenarnya adalah talbis tadi, talbis iblis tadi. Itulah perancangan iblis. Sebab dia nanti akan berpusing-pusing, tak settle juga masalah tadi. Dia akan cuba cari juga penyelesaian dengan cara lain, dan Allah tak bagi dia. Yalah, dengan izin Allah tak ada lah, maksudnya Allah tak izinkan dia untuk jumpa jalan penyelesaian. Tapi agak kesian lah, sebab dah spend ribu-ribu kadang-kadang tu kan. Jadi kita tengok, itu mainan dia lah. Jadi kalau kes macam itu, katakan kita boleh urut, dia ni memang susah nak pergi rukiah, suruh pun tak nak. Jadi opportunity yang ada tu untuk rukiah tu bagus lah. Maksudnya kita kadang boleh urut sambil baca ayat Quran, ayat Fatihah ke, ayat kursi, 3 kod. Yang so senang. Saya rasa kalau urut, baca Fatihah pun cukup lah. Jin tu akan menjerit tu kalau betul-betul kan. Dia, kalau kita urut ni, lagi bagus lah sebenarnya kan, orang yang boleh urut. Atau kita ajak suami dia, baca kan kat dia. Itu boleh baca, itu mungkin secara tak langsung, mata tidur ke, tu boleh lah. Saya kata nak kena konsen sangat tu, dan kes macam ni mungkin tak payah konsen lah. Saya nak baca, kan tengah tidur tu. Untuk anak contohnya, itu tak perlu konsen lah kot. Untuk anak kita sendiri, dan kita baca tu, mungkin tak perlu konsen. Tapi kalau katakan besok bila ada undang-undang atas ni kok rasa kan memang kena konsen pun, nak kena berdaftar dengan Kementerian Kesihatan untuk buat rukiah. Sampai tahap tu lah kami kita tengah fight ni supaya rukiah ni dikeluarkan daripada atas tu sendirilah, sebab dia tak sesuai. Nanti nak kena baca selawat, baca Fatihah kat anak, nanti nak kena daftar sebagai perawat dulu baru boleh baca kat family. Itu agak tak boleh lah, tak adil lah, zalim sikit lah. Maksudnya kita merendahkan Quran tu sendiri atau merendahkan Islam tu sendiri, ikut kan. Jadi itu kita kampat lah. Ya. Jadi saya rasa tak apa, boleh. Boleh. InsyaAllah. Tapi kalau kata boleh pujuk dia rukiah tu better lah. So at least kita boleh faham betul-betul apa masalah dia yang sebenarnya. Kita kena buang gangguan tu. Bimbang takut dengan urut saja tak cukup. Takut tu lah. Ya, wallahualam. Okey, ada soalan ni. Saya baca. Doktor, maaf. Maaf lagi sekali. Ada juga yang datang mengurut, selalunya saya akan sekurang-kurangnya baca bismillah sebelum saya pegang lah. Tapi kadang-kadang bila dia masuk kat pintu tu dia bersembang, saya kadang-kadang terlupa langsung. Dan ada kala terlupa. Kadang-kadang dia punya sakit tu, tiba-tiba the next day saya dapat exactly the same pain yang macam yang kita rawat tu. Betul. Adakah itu part of gangguan juga ke, ataupun mungkin tak saya macam, because saya terlalu memikirkan sakit dia sampai saya pun dapat simptom yang sama, because I'm like instructing my body untuk boleh ke jadi macam tu? Boleh. Jadi sebabnya benda-benda yang berkaitan dengan jin ni jangan pegang direct macam tu. So ini memang pengalaman lah. Macam saya kalau kata dengan rukiah barang-barang, ada sihir contoh, kita pegang direct, kalau direct contact tu dia akan masuk macam tangan kita rasa bisu. Jadi benda ni itu kemampuan jin. Dia boleh pindah, dia boleh bukan pindah, dia akan lompat ke tempat lain. Itu benda-benda yang biasa. Bukan setakat lompat, dia bagi dia akan masuk terus gitu je kan sebenarnya. Jadi saya pesan sangat, kalau boleh, kalau nak masa mengurut, pastikan ada wuduk. Itu wuduk kena ambil, lepas tu mulakan dengan bismillah, istighfar dulu, minta Allah lindung. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi itu. Amalkan tu kebiasaannya. Lepas tu saya rasa sangat bagus baca Fatihah. Kalau kes macam ni biasanya, kalau kita tahu dia ada gangguan, saya rasa tak payah urut lah, itu suruh dia pergi rukiah dulu. Kalau kita boleh rukiah sendiri tak apa, alhamdulillah. Tapi kalau katakan dia ada gangguan berat, sihir contohnya, kalau kita urut, kita akan jadi sakit badan. Biasanya perawat pun macam tu. Kalau kita tahu dia gangguan kuat, bila kita rukiah patient yang ada gangguan kuat, kita pun affect juga sebenarnya. Affected juga sebab kita akan jadi sakit badan kan tu. That's why saya pesan sangat untuk perawat, jaga amal, banyak doa, banyak minta dengan Allah Taala untuk jaga daripada gangguan, daripada ni benda-benda yang kita tak boleh nak elak. Bila kita buat kerja ni, kita ada gangguan. Itu macam tu. Jadi bagus untuk kita lindung diri lah, banyak baca doa, minta. Betul kita urut tak apa, tak ada masalah. Tapi saya rasa kalaulah boleh dibuang gangguan tu dulu, maka macam tadi tu kan, kes tak mengandung. Kalau boleh dibuang gangguan tu, maka akan mudah kerja doktor. Maksudnya dia mungkin proses-proses akan jadi mudah, insya-Allah. Ya, boleh jawapan saya? Boleh. Thank you. Okay. Ada satu soalan kat sini, kat chat ni, saya boleh buka chat ni. Alhamdulillah, dia kata, doktor, jika masalah haid berlaku semasa muda, adakah perlu dirukiah sebelum berkahwin bagi mengelakkan masalah? Saya setuju lah. Terus saya kata, macam saya sebut tadi lah, rather than kita pergi check HIV untuk nak kahwin ni, better than untuk kita check ada jin saka ke, ada jin sihir dalam badan, sebab sangat mencabar tuan-tuan. Especially kalau early part of marriage tu, maksudnya kalau sebulan, seminggu, 2 minggu tu, kalau ada gangguan, Masya Allah. Sampai bercerai pun ada. Jadi,
Dia sangat menyedihkan lah. Ini berlaku ustazah, dua-dua mesej. Saya kata macam 2 minggu kahwin cerai. Kahwin akad nikah, kahwin tempat perempuan, kahwin lelaki, masa tu cerai. Dia tak boleh. Masa itu sihir sangat kuat. Jadi saya kata benda-benda ni kalau boleh kita check saka ada tak, sihir ada. Sebab bukanlah kata kita, dia kena teknik yang betul lah. Kita kena tahu, bukan pergi jumpa bomoh check, bomoh telek gitu kan. Itu bukan cara yang betul lah, sebab kita Rasulullah tegah cara tu. Cara ni dengan ruqyah lah. Saya gunakan kaedah tengok dekat point, kita check dekat poin-poin penting yang kita ajar untuk pesakit berdasarkan saraf-saraf yang sakit tu lah. Jadi kalau boleh rawatlah masalah haid ke masalah apa-apa yang ada, kita bersedia untuk perkahwinan ni bukan sekadar siap untuk benda-benda basic tu je, benda-benda hantaran, benda-benda yang agak penting, tapi bagi saya yang lebih penting pada itu adalah untuk kita kembangkan rumah tangga ni untuk masa depan yang panjang. Ya. Untuk perkahwinan ni panjang, dia bukan untuk kahwin setahun 2 tahun, ini sampai mati kita kahwin. Kalau boleh kita kekal perkahwinan tu. Ya. Itu benda-benda yang saya kena check lah. Saya setuju untuk rawat lah. Kalau ada masalah haid, kalau kata ia medical problem, kita rawat secara medical. Tapi kalau itu gangguan, kita rawat juga gangguan tu. Ya. Jadi kena check lah. Ya, kalau katakan masalah haid itu disebabkan memang medical, itu kena buat secara medical lah. Dan kalau katakan masalah haid itu sebab gangguan, kita rawat dengan ruqyah insya-Allah. Ya. Boleh jawab soalan dia. Lepas tu ini soalan juga, salam doktor, anak saya ada masalah sihir perkahwinan. Ya. Perkahwinan. Nanti minta Haji Amin ke Syifa tolong beritahu kalau ada soalan lain dekat Facebook kan. Dekat Facebook live saya tak tengok, saya buka chat je sini. Salam doktor, anak saya ada masalah sihir perkahwinan sebab muda kahwin sesyik bergaduh je. Dia duduk di luar negara. Ada ikhtiar doktor jawab dari jauh. Alhamdulillah ada kurang. Dah 5 tahun kahwin tak mengandung. Cek doktor kata kurang vitamin D. Ada tak surat yang boleh dibaca untuk bantu sebagai sebab jauh tetap boleh balik. Boleh dengan saya cadangkan kena kuatkan amalan. Pesan dekat anak jaga aman. Contohnya antara benda yang saya rasa bagus untuk baca maksurat. Ya, amalkan maksurat tu pagi petang. Maksurat ni kalau kubra tu panjang lah. Tapi kalau dia tak ada kerja sangat, ada rumah tak ada apa, housewife kan, bagus baca maksurat tu. Minta Allah. Teknik dia mudah je. Ruqyah diri sendiri dia panggil. Kita panggil self ruqyah. Ya. Bila kita ruqyah diri sendiri ni, dia kena berdoa. Bila nak baca tadi, doa pada Allah, ya Allah aku nak ruqyah diri aku, ya Allah. Kita baca doa Jibril tu dan keadaan bismillah ya arkini tu, dengan nama engkau ya Allah aku ruqyah diri aku. Min kulli syai'in yu'zini min syarri kulli nafsin aw 'ainin Allahu yashfini bismillah ya arkini. Kita baca doa Jibril ni untuk diri sendiri dan kita baca ayat-ayat tu. Itu satu cara untuk ruqyah diri sendiri. Berkesan tak berkesan? Wallahu alam. Ada yang berkesan alhamdulillah, dengan kalau amal sungguh-sungguh, dengan minta yang sungguh-sungguh, doa yang sangat sungguh-sungguh pada Allah Taala, ada yang berkesan alhamdulillah. Sambil tu kalau ada masa kita pergi jumpa perawat. Cik ustaz syekh-syekh kalau dekat overseas, katakan dekat mana, dekat Europe ada perawat yang dekat Europe Kalau dekat Middle East, dekat mana, dekat saya baru ni ada seorang pesakit saya daripada Dubai datang. Ada gangguan juga alhamdulillah, dah datang masa cuti balik sini rawat. Dekat Dubai kita carilah perawat yang boleh insya-Allah, yang ruqyah, yang ikut ruqyah syar'iyyah ya. Kata kena usaha. 5 tahun ni dah lama sebenarnya, dah agak lama. Tapi kalau boleh usahalah. Kalau doktor setakat kata kurang vitamin D je, tak berapa kuat dah dari segi medical tu. Dia mungkin juga kuat gangguan. Jadi baguslah kalau boleh. Cara dia tadilah buat self ruqyah. Antara bacaan nak guna ayat mana? Guna ayat maksurat pun okey insya-Allah. Baca buku kitab maksurat, kitab zikir maksurat tu, himpunan doa-doa maksur tu baca hari-hari. Minta Allah selesaikan insya-Allah. Bantu untuk bagi pregnant. Tapi semua dengan kehendak Allah Taala insya-Allah ya. Ada soalan lagi? Okey, ya. Tak ada apa kot insya-Allah. Alhamdulillah. So, saya rasa tak ada apa. Jadi mesej pun tak ada. Alhamdulillah. Jadi saya cadangkan untuk next week saya akan buat sikit teruslah, akan buat terus kepada masalah menses. Ini saya cuba siapkan menses ni sebab dia banyak isu dari segi hukum pun, banyak hukum sebagainya. Itu nanti saya cuba organize. Kalau boleh dapatkan maklumat-maklumat detail tentang dari segi ruqyah dan pengalamannya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, masalah menses ni banyak yang datang, dan ada yang kadang-kadang yang sebulan turun darah tu, bila kita ruqyah besok tu berhenti terus. Jadi benda-benda sini kita okey, tak ada persoalan. Okey, alhamdulillah. Ada soalan daripada ni puan apa? Puan Jah ke apa? Saya tak pasti. Boleh type lah, tak apa. Jadi benda-benda gitu sangat membantu lah, alhamdulillah, syukur ya. Dan itu benda-benda yang akan memudahkan keadaan. Kalau tak tahu nak kena check doktor, nak kena buat scope macam-macam. Itu benda-benda yang kita rasa kalau boleh tak nak run through lah ya. Tak nak run through benda macam tu kan.
Ada soalan lagi? Kalau nak type masing-masing tak ada? Tak ada ya? Okey, saya rasa tak ada apa kot, insyaAllah. Syukur Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih siapa yang dapat join pagi ni. Dan kita doa supaya apa yang kita bincangkan diberi manfaat, membantu kita dalam menguruskan kehidupan kita. Kes-kes macam ni ada juga berlaku, kita kenal, berlaku juga kepada keluarga kita sendiri kadang-kadang. Jadi kita minta usahalah untuk cari kesembuhan. Kesembuhan itu milik Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan kita aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah. Assalamualaikum. Oh, ada soalan lagi ya? Untuk siapa yang stay lagi ni soalan ni, satu soalan lagi. Saya pernah ruqyah dengan doktor perkahwinan dulu sebab ada masalah alhamdulillah selepas tahun setengah kahwin baru dapatnya. Saya pun dah tak ada tanda gangguan lepas itu, terus sekarang lebih 2 tahun untuk semari semasa bulan rezeki. Saya rasa perlu ruqyah lah balik ya untuk soalan ni. Nurul Najwa saya pun saya rasa ni kena ruqyah semula lah, ruqyah semula. Maksudnya kalau kita tak pasti gangguan tu masih ada ataupun benda baru ke atau benda yang lama jadi kita secadangkan untuk datang untuk ruqyah balik lah. Alhamdulillah ya, lepas ruqyah tu kandung ya, alhamdulillah. So benda-benda ni kita harap dia akan bantu kita insya-Allah.